إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mimbar ini mengambil kesempatan untuk memperingatkan diri khatib serta sidang Jumaat sekalian. Marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna. Ia bukan sahaja menyuruh umatnya untuk beribadat seperti solat, puasa dan menunaikan haji. Malahan Islam juga menyuruh umatnya untuk memelihara kesejahteraan hidup, bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. Oleh itu, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam mengajarkan umatnya agar menjaga hubungan silaturahim sesama manusia. Imam Ibnu Abi Jamrah mentakrifkan silaturahim adalah apa sahaja yang mungkin boleh diberikan melalui segala bentuk kebaikan serta menolak apa sahaja bentuk keburukan. Dalam erti yang lain, silaturahim bererti berbuat baik kepada sesama manusia, memberi pertolongan jika mereka memerlukan, bersikap lemah lembut, nasihat menasihati dan menjaga perasaan mereka. Dalam mengeratkan hubungan silaturahim sesama kaum kerabat ataupun mempunyai hubungan kekeluargaan adalah menjadi keutamaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Muslimin yang berbahagia, sesungguhnya mengeratkan hubungan silaturahim sesama saudara hukumnya adalah wajib, manakala jika kita memutuskannya pula hukumnya adalah haram. Nabi SAW juga bersabda menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, sesungguhnya saya mempunyai keluarga dan saya menghubungkan silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutuskannya, dan saya berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat jahat kepada saya, dan saya memaafkan mereka, tapi mereka berlaku zalim terhadap saya. Bolehkah saya buat sebagaimana yang mereka buat? Sabda Nabi SAW, tidak boleh. Dan jika kamu buat yang demikian, berarti kamu juga telah memutuskan silaturahim dengan mereka. Tetapi bersikap mulialah terhadap mereka dan teruskanlah menghubungkan silaturahim dengan mereka, kerana sesungguhnya pertolongan Allah sentiasa bersama kamu selagi kamu berbuat yang demikian. Hadis ini jelas menggambarkan walaupun diri kita disakiti, namun Nabi SAW tetap melarang dari memutuskan silaturahim. Begitu juga halnya apabila keluarga atau kenalan pernah menyakiti kita, perlu kita mengekalkan silaturahim, termasuklah menolong mereka ketika ditimpa kesusahan. Sidang jemaah yang berbahagia, silaturahim boleh terbina dengan berbagai cara yang diajar oleh Islam. Antaranya
Pertama, melalui ucapan, contohnya memberi salam, saling menyapa dan berkata dengan perkataan yang baik. Yang kedua, melalui perbuatan, raut wajah yang berseri, berbuat baik dan saling mengunjungi antara satu sama lain. Melalui harta, membantu memenuhi keperluan, memberi hadiah dan sebagainya. Jelas di sini silaturahim bukan hanya semata-mata terbatas kepada melakukan perkara-perkara yang menyatupadukan keluarga seperti ucapan dan perbuatan. Bahkan skupnya lebih luas, termasuklah membantu saudaranya yang berada dalam kesusahan akibat terkesan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti bangunan yang saling kuat membuat antara satu sama lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini jelas menunjukkan silaturahim tetap akan wujud dalam kalangan orang Islam kerana saling bantu-membantu di kala pandemik yang melanda dunia pada hari ini. Muslimin rahimakumullah. Selain memperolehi pahala akhirat, bersilaturahim juga dapat membantu kita memperoleh hikmah di dunia, iaitu dilapangkan rezeki dan panjang umur, seperti mana sabda Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi umurihi falyasil rahimah." Maksudnya, siapa yang berkehendakkan untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, makalah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahawa tambahan umur itu memberi maksud kinayah, itu dalam umurnya itu diberi kebaikan, keberkatan yang melimpah ruah, atau diertikan sebagai hakikat, iaitu benar-benar dipanjangkan usianya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah Jumaat hari ini, mimbar ini membuat kesimpulan bahawa pertama, sebagai umat Islam kita wajib berpegang teguh terhadap tuntutan agama dan memelihara silaturahim sesama kita. Yang kedua, kita mestilah berusaha mengeratkan lagi hubungan silaturahim keluarga dan kenalan, sekalipun berada dalam suasana pandemik COVID-19. Ketiga, kita mestilah memberi pertolongan kepada kaum kerabat yang memerlukan pertolongan demi meraih keredaan Allah. Sama-samalah kita berdoa, semoga hubungan silaturahim akan sentiasa terjalin dan kita semua akan mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Suratul Hujurat ayat yang ke-10. Maksudnya, sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.